حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والذي محمد والدي محمد عن أبيه سعد قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال لا. قال وما ذاك؟ قال قلت لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان ما فعلت؟ قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر قال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بآنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعربي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فما؟ قال لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعربي فشغل. قال نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم ربه في أي شيء قد إلا استجاب الله له. رواه أحمد وحديث رواه أيضا الترمذي بسند صحيح. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas semua kita tahu adalah salah seorang daripada 10 yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Dia mempunyai ijazah yang besar di dalam membuka Iraq. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita kepada anak dia, kata dia, satu hari aku lalu di hadapan Uthman bin Affan, yakni Sayyidina Uthman. Kejadian ini berlaku pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila dia lalu ketika itu di dalam masjid, lalu di hadapan Uthman, dia memberi salam kepada Uthman dan Uthman melihatnya. Dia kata aku memberi salam kepada Uthman dan dia melihat aku, tetapi dia tidak menjawab salamku. Maka aku pun mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pergi jumpa Umar. Dia tanya Umar, wahai Amirul Mukminin, dan kita dah tahu bahawasanya lafaz panggilan Amirul Mukminin ini bermula pada zaman Umar, dan pada zaman Abu Bakar tidak ada lagi panggilan Amirul Mukminin. Tetapi suatu hari orang lalu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang memanggilnya ya khalifati Rasulullah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah.
Umar kata, ini panjang. Kalau mai orang selepas daripada aku pula, wahai pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasulullah. Mai pula, wahai pengganti kepada pengganti, jadi sampai 80 kali. Panjang. Maka suatu hari, seperti yang diriwayatkan oleh ashabus siyar, bahwasanya lalu satu orang dia kata, ya Amirul Mukminin. Umar terdengar panggilannya. Umar kata, hada jayyid, hada hasan, yang ini baik. Antumul mu'minin wa ana amirukum. Kamu semua orang mukminin dan aku pemimpin kamu. Maka bermulalah ketika itu lafaz Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Pergi berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia tanya, Sa'ad tanya Umar, wahai Umar, adakah ada berlaku di dalam Islam ini suatu pembaharuan sampai 2 kali? Satu perkara sampai 2 kali. Maksudnya apakah berlakunya wahyu yang baru? Umar kata, tak, benar. Apa ceritanya? Kata dia, aku lalu di hadapan akhi Uthman. Aku lalu di hadapan Uthman, baru saja. Dan aku telah memberi salam kepadanya. Dan dia melihat aku. Dan dia tidak menjawab salam. Maka Umar bila dengar Sa'ad mengadu hal ini, dia hantar orang dia khalifah. Dipanggil Uthman. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan sehingga nak mati dia sebagai pemimpin, hidup dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Umar ini dia ni mati ditikam oleh Majusi ketika sedang salat. Sebab itu di Syiah dia ada perayaan merayakan hari pembunuhan Umar. Mereka bencikan Umar bin Khattab. Dan Syiah dengan Majusi tak wajah beradik adalah. Dan Umar dalam solat, ditikam Umar tengah solat dan Umar jatuh. Pingsan dia. Bila jatuh pingsan, orang bawa Umar bin Khattab. Pertama sekali bila dia sedar, dia tanya orang ramai. Dia kata, tak sah ni, aku semayang habis lah. Soalan dia yang pertama. Dia kata, tak habis. Tak habis, solat tadi tak habis. Dia solat dulu bagi habis. Semasa tu orang perwakilan berjumpa. Pasal dia memberitahu 10 tahun dunia Islam berkembang menjadi empire yang begitu besar. Orang tanya dia, apa pendapat dia kalau ganti anak dia? Pasal anak dia Abdullah bin Umar juga orang saleh. Kata Sayyidina Umar, kalau jawatan pemerintahan ini sesuatu yang baik, cukuplah daripada keluarga Umar, aku sudah ambil kebaikan itu seorang. Tapi kalau dia sesuatu yang mengundang azab Allah, cukuplah Umar saja yang kena azab paling dosa. Sehingga pada akhir hayat dia, punya hebatnya dia, orang duk masuk, tak larat lah. Orang ni datang ziarah, orang ni datang ziarah. Ramai orang datang ziarah. Antara yang datang ziarah ialah seorang pemuda, datang ziarah dia. Dia tak larat tu. Masa pemuda tu nak keluar, dia relih tengok. Dia panggil pemuda tu pertama dia. Dia tengok jubah pemuda tu bawah daripada buku lali. Dia kata, ya fatah, qasri siyabak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li fuadik. Wahai pemuda, pendekkan sikit jubah tu bagi naik atas buku lali. Itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih hatimu. Masa orang Arab bila dijubah ke bawah, Rasulullah larang mereka sebab mereka bermaksud riak, maksud bangga. Ulama bilang dalam hal ini isbalus siyab ini apa? Sepakat kalau ianya haram, kalau ianya takabur. Apakah hukum kalau dia tak takabur? Sebagainya kata makruh, sebagainya kata tetap haram. Tapi yang pentingnya sahabat tak akan bawahkan jubah lebih pada buku lali. Tapi Umar dalam hal keadaan dia yang macam tu,
Dia tengok orang tak larat dah tu. Tapi sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, tengok macam dia tetap panggil masa ni. Angkat sikit jubah. Itu sebab orang tahu hidup Umar ini dipenuhi dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tengoklah cucunya Umar bin Abdul Aziz sama saja bila memerintah negeri. Satu hari Umar bin Abdul Aziz cucu Sayyidina Umar, keturunan dia. Dia katakan bila dia lalu dia dengar orang baca ayat Quran, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka kerana mereka orang yang akan disoal siasat. Allah kata di akhirat itu. Bila Allah bicarakan wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma ya'buduna min dunillah, himpun orang-orang yang zalim dan penolong-penolong mereka dan apa yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Sampai ayat waqifuhum innahum mas'ulun, dia katakan Umar Abdul Aziz jatuh dan dia tak boleh bangkit lagi. Kemudian orang papah dia dan bawa pulang dia ke rumah dia dan letak dia di atas katil dia. Dia jatuh sakit kena mendengar ayat Allah bahwasanya Allah akan bertanya orang yang zalim pada hari kiamat kelak 1 bulan. Umar Abdul Aziz jatuh sakit hanya kerana mendengar Allah akan tanya orang yang zalim. Sedangkan dia tak pernah zalim. Dia tidak pernah zalim. Inilah warisan daripada pemerintahan yang baik. Tapi balik kepada masalah Umar bin Khattab. Dia panggil, bila dia panggil Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka panggil Uthman, Uthman pun datang. Tanya Umar, apa yang menghalang engkau untuk engkau menjawab salam saudaramu? Kata dia, kata Uthman, aku tak buat. Mana ada aku tak jawab salam? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan engkau tak jawab. Uthman kata, bila ni? Yang pandai yang fikir tak aku ni. Dia kata Uthman sumpah, kata dia tak buat. Dan aku pun sumpah, kata aku tak buat. Aku memang dia buat. Sehingga Uthman duduk lama sekejap. Dia kata, betul lah hang lalu tadi. Baru dia ingat. Setelah dia ingat, Uthman kata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, dia kata, aku taubat. Betul yang lalu tadi. Aku tak perasan. Selepas daripada itu kata Uthman, sebenarnya masa yang lalu tu aku tak perasan sebab aku sedang fikirkan suatu perkataan yang aku dengar daripada Nabi SAW. Aku cuba nak ingat dia sehingga menyebabkan tertutup semua pandangan aku dan apa hanya duk fikir benda tu. Iaitu aku duk fikirkan satu kejadian bahawasanya Rasulullah SAW suatu hari dia pernah nak ceritakan kepada kita suatu doa, tiba-tiba masuknya seorang Arab Badawi dan minta tolong Nabi. Nabi ni bila dia bercakap, orang datang, kemudian orang minta tolong dia, dia bersembang dengan sahabat-sahabat. Dia orang mari Arab Badawi, orang Badawi macam Badawi. Dia tak tahu apa, masuk dengan Rasulullah tolong aku sekian-sekian. Nabi bangkit, dia tolong dia. Jadi cakap Nabi duduk tengah bersembang tu jadi terputus dengan masuknya dia. Jadi Uthman, bila satu hari dah Nabi dah tak ada, barangkali pada zaman Nabi ada hari itu, dia sendiri itu tak terfikir nak tanya. Dia dah habis cerita itu dah, Nabi pun keluar, kemudian habislah ceritanya. Kemudian bila dah Nabi dah wafat, zaman Abu Bakar dah berlalu, datang zaman Umar, duduk saja-saja, kadang-kadang dia terfikir, hari itu ada sekali Rasulullah nak cerita apa. Yang Badawi itu masuk, dia kata terputus cerita Nabi SAW. Bila berlaku macam tu, dia duk fikir masalah, dia nak ingat balik apa yang Nabi maksud tu. Nak andai balik maksud Nabi menyebabkan dia terlupa. Orang yang lalu depan dia tak perasan. Cara kebetulan orang yang lalu tu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas tu Sa'ad kata tak apalah. Aku dapat ingatkan pada hang apa yang Nabi mahu. Dia kata betul. Satu hari Nabi SAW bercakap dengan kita di dalam majlis.
Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Dia masuk dan Nabi keluar bersama dengannya menunaikan hajatnya. Dia kata, aku ikut Nabi setelah Nabi bangun. Aku ikut Nabi SAW, ikut dia. Sehingga apabila aku bimbang Nabi masuk ke dalam rumah dia, aku ikut Nabi tak perasan. Aku pijak bumi tu bagi kuat sikit. Kaki tu kelepang di tanah tu bagi kuat. Bila pijak macam tu, Nabi SAW pusing tengok. Nabi kata, man hadha Abu Ishaq? Siapa ni Abu Ishaq? Dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia punya kuna dia, gelaran dia ialah Abu Ishaq. Jadi siapa ni Abu Ishaq? Lepas tu Nabi kata, ada apa? Apa? Dia kata, Rasulullah tak ada apa. Tapi tadi Rasulullah sallallahu engkau telah cerita kat kami satu doa. Tapi Arab Badui itu tadi dah kacau. Dah duduk dengar dia masuk. Kacau tak habis benda yang cerita tu. Doa apa tu wahai Rasulullah? Nabi kata, aku nak bagi tahu tentang doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ini tuan-tuan pernah dengar. Tapi saya nak sambung dia sikit. Doa Nabi Allah Yunus alaihi salam, kata Nabi, iaitu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang diabdikan diri melainkan engkau wahai Tuhan. Maha suci engkau daripada kelemahannya, daripada kekurangannya, kecacatannya, ketidakmampuannya, segala. Nabi Yunus bila berdoa dengan Allah tu dengan penuh perasaannya. La ilaha illa ant. Tidak ada yang diabdikan diri melainkan engkau ya. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa ini kepada Tuhannya di dalam apa masalah sekalipun, melainkan Allah akan menjawab doanya. Untuk kita tahu macam mana Nabi Allah Yunus berdoa, ini sebelum muqaddimah kita, sebelum masuk bab taqwa. Tonton pergi buka Suratul Anbiya. Di dalam Suratul Anbiya, start daripada ayat 82. Dan sebelum daripada itu, tapi saya nak start daripada ayat 82. Allah ceritakan tentang masalah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Allah kata, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub, kamu semua hendak tahu, ingat Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku ini telah ditimpa mudarat. Sedangkan engkau yang paling pengasih, yang maha penyayang di kalangan yang penyayang. Nabi Ayyub ditimpa mudarat. Bukanlah mudarat seperti mana yang tuan-tuan dengar orang cerita. Badan dia jadi ulat habis, sampai lari, orang tak mau. Itu mustahil, kata para ulama. Para anbiya tidak mungkin jadi mudarat, jadi penyakit yang menyebabkan kaum dia lari. Kerana itu akan menjadi hujah mereka di hadapan Allah. Kenapa mereka tidak beriman dengan para anbiya? Ayub kena sakit, tapi bukanlah sakit seperti mana daripada kepala jatuh, sujud keluar ulat, ambil kutik buah balik. Tu bukan. Ataupun yang jenis jual minyak gamat, kata ulat Nabi Ayub jatuh dalam laut jadi gamat. Jatuh ke darat jadi lebah. Tak. Ini semua kempen diubat lah. Dia sakit. Sakit yang teruk pada diri dia. Tak melarikan orang, tapi pada diri dia sakit yang teruk. Tapi dalam sakit Nabi Ayub, Syekh Qutb sebut, dalam sakit Nabi Ayub yang indahnya, Ayub hanya kata macam ni saja. Rabbi anni massani ad-dur. Ya Allah, hamba-Mu ini telah mengenai kepadanya mudarat. Sedangkan engkau itu yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Yang penyayang ibu bapa, orang cinta semua, tapi tak sama dengan sayang. Engkau yang maha penyayang. Syekh Qutb kata Ayub tak sebut apa-apa pun. Yang tu saja. Tapi Quran kata fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin.
Kemudian kami jawab doanya, kata Allah. Kami singkap mudaratnya. Kami datangkan kepadanya kaum keluarganya. Dan 1 kali ganda lebih daripada itu lagi. Yang hilang daripadanya dan harta bendanya. Rahmat dari sisi kami. Dan peringatan untuk orang-orang yang mengabdikan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Nabi Ayub cara dia doa. Anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ni kena mudarat dan engkau yang paling pengasih di kalangan yang pengasih. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyebut di dalam Bada'i'ul Fawaid bahwasanya tidak ada nas dalam hadis, tapi dia cerita pengalaman saja. Boleh jadi betul itu pun tidak. Siapa yang menyebut Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin 7 kali katanya. Pengalaman, bukan nas. Dengan penuh harapan pada Allah. Allah akan singkapkan segala mudarat, segala benda yang menduka citakannya. Dengan syarat dia sungguh-sungguh sebut. Rabbi anni masani yadur wa anta arham. Ada orang kata, Ustaz tolong tulis. Tak boleh tulis. Ada habang lah tadi pergi buka surah Al-Anbiya. Ayat 82. Selepas daripada itu Allah cerita wa Ismail wa Idris wa Dzalkif wa kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Habis cerita. Tapi nak ceritanya baru mari wa Zannun dan Zinnun, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Idh dhahaba mughadiban, dia tinggalkan kaum dia, Allah hantar pada satu bandar, dia pergi ke bandar lain dalam keadaan marah. Kaum tu tak mau beriman. Wa dhanna an lan naqdira alaihi fanada. Dia sangka bahawa kami tidak akan mengambil tindakan kepadanya. Akhirnya Allah tenggelamkan dia di dalam laut. Orang campak dia dalam laut. Ikan makan dia. Bila ikan makan dia, Allah kata fanada fil dhulumat. Dia seru di dalam kegelapan. La ilaha illa ant. Tidak ada yang diabdikan diri melainkan engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang zalim. Pertama dia seru dan kemudian dia sebut tentang kedhaifan dirinya. Bila disebut subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Suara dia diangkat di langit seperti riwayat Abi Hatim menyatakan bahawasanya malaikat menyatakan sautun dha'if ma'ruf lakin aina huwa min 'abdin ma'ruf. Suara yang sudah lemah daripada seorang hamba yang diketahui, yang amalnya selalu dia angkat ke langit ini, tapi mana dia pergi wahai Tuhan? Malaikat tak tahu. Kerana malaikat bukan mengetahui yang ghaib melebihi Allah Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan bila suaranya diangkat ke langit, malaikat kata sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf, daripada hamba suara yang diketahui, kenali, daripada hamba yang dikenali. Maka riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, di mana Nabi SAW menyatakan man sarrahu an yaqbalallah du'aahu fi syiddah falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Siapa yang mau, suka Allah Ta'ala terima doa dia masa susah, banyakkan doa masa senang. Sehingga suara itu diangkat saja ke langit, terus malaikat kata sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf. Suara yang diketahui daripada hamba yang diketahui. Suara yang dikenali daripada hamba yang diketahui. Allah angkat. Nabi kata tak ada seorang hamba pun yang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, membanyakkan ucapan ini ketika dia susah, melainkan Allah Ta'ala terima segala doa. Tapi dengan faham, dengan ikhlas, dengan faham maksud, dengan capai maksud rububiyah dan uluhiyah yang Allah Ta'ala kendaki dalam ayat. Tapi saya nak tambah sikit ini, pasal tak ada rengking. Lepas pada tu Allah kata apa? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami jawab doanya, kami selamatkan dia daripada kegelapan. Demikianlah cara kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Caranya apa? Membanyakkan memuji nama kami, yakni memanggil kami la ilaha illa anta. Allah selepas daripada itu Allah cerita lagi seorang nabi pula,
Allah kata, wa Zakaria iznada rabbahu. Allah cerita seolah bersilang-silang seolah kita ni ambil artinya pada cara mereka ni doa kat aku. Tadi Ayub macam mana cara dia hormat ke Allah Ta'ala, cara dia doa. Ini tengok Yunus bagaimana dia hormat, dia doa pada Allah. Tengok yang berikutnya. Wa Zakaria iznada rabbahu. Rabbi la tadharni fardan. Wa anta khairul warisin. Dan Zakaria, Nabi Zakaria dah tua, isteri dah tua, mandul pula. Dan Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhan, janganlah tinggalkan aku ini dalam keadaan berseorangan, sedangkan engkau itu sebaik-baik yang mewariskan. Setiap doa disertai dengan puji kepada Tuhan. Ya, tadi bila dia minta rahmat, dia kata anta arhamur rahim. Yang ini bila dia minta anak, dia kata wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik yang mewariskan. Memang aku harap orang waris, tapi sebaik-baik yang pewaris, kalaupun anak tak ada, siapa tak ada, warisan tinggalnya Allah itu lebih baik. Namun sebagai hamba, dia minta, ya Allah, tolonglah bagi kat aku, jangan aku mati dalam keadaan tak ada anak yang boleh menyebabkan aku sambung perjuangan dakwah. Pasal Nabi Allah Zakaria fikir bagaimana dakwah dia. Kata Allah, fastajabna lahu. Kami jawab doa dia. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Kami elokkan isterinya yang tua, yang mengandung tu. Sudah tua, yang mandul. Kami bagi dia boleh mengandung. Tapi Allah kata apa? Innahum kanu yusari'una bil khairat. Mereka semua yang tadi hamba-hambaku ni berlumba-lumba nak buat kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Bila doa kepada aku, kepada kami, kata Allah, dalam keadaan takut dan dalam keadaan harap. Raghaba maksud harap. Harap rahmat sungguh-sungguh. Rahaba gerul, kentar bila dia doa. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kami. Bila ada tiga ni, Allah kata Allah angkat semua doa mereka. Ini perkara mustahab untuk kita ketahui bagaimana Allah mengajar kita dan Rasulullah SAW mengajar kita berhubung dengan doa. Pada muka surat 115, mengulangi sembahyang yang diwajibkan dan mengqadakannya. Mengulangi sembahyang ialah seorang melakukan sembahyang yang diwajibkan, kemudian dia mendapati kekurangan atau kesesatan dalam melakukan adab-adab dan semua perkara yang menyempurnakan sembahyang dalam sembahyang yang dilakukannya. Dengan itu dia mendirikan semula sembahyang tersebut dan menyempurnakan kekurangan yang dilakukan di dalam sembahyang tersebut. Ini hukum dia apa? Dia kata hukumnya adalah sunnah. Satu orang dia sembahyang, dia rasa dia sembahyang tadi halal balai. Tadi sembahyang asar, dia rasa halal balai. Dia nak buat balik solat itu secara bagi sempurna. Hukumnya apa? Hukum hak kedua tu, bukan hukum hak pertama. Hak pertama tadi wajib. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah katanya. Ini qaul dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dalil yang tidak akan sebut. Hukumnya sunnah. Dia semayang tadi duk balik, duk fikir yang tu sampai tak ketahuan Allah. Lepas tu dia rasa nak buat balik. Yang buat balik itu tidak wajib. Yang buat balik itu sunnah saja. Sunnah di dalam ahli fiqh berbeza dengan maksud sunnah. Sunnah yang maksud kepada hadis. Sunnah di sini, orang Melayu sebut sunat, Arab sebut sunnah. Sama, dia tu apa ustaz beza sunnah dengan sunat yang tu lah. Melayu punya bahasa dia pergi bunyi T. Kita ta marbutah tu akhirnya Arab bunyi sunnah. Sunnah itu dua maksud. Tadi yang anda sebut. Iaitu bahawasanya kadang-kala sunnah dia bermaksud hadis. Kadang-kala sunnah bermaksud kepahaman kepada hadis. Ini yang dimaksudkan apa yang disebut oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi
yang meninggal pada tahun 1802. Kata dia 1882, kata dia Al-Imamul Auza'i imamun fis sunnah wa Sufyanus Thawri imamun fil hadith wa Malik bin Anas imamun fihima jami'a. Al-Imam Al-Auza'i imam di dalam sunnah, kata dia. Sufyan Al-Thawri imam di dalam hadis. Maksudnya orang yang tahu banyak hadis kadang-kadang tidak mengetahui banyak sunnah. Dan Imam Malik imam di dalam keduanya. Buktinya, nak bagi faham, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menghafal hadis yang begitu banyak. Tetapi dari segi ilmunya kepada kepahaman terhadap hadis kurang dibandingkan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun lebih muda, tetapi pengetahuannya terhadap ilmu jauh lebih menjangkau. Kadang-kadang mereka menghafal hadis, tetapi mereka tidak begitu memahami maksudnya. Itu maksud hadis. Dia hafal sebiji-sebiji, tapi dari segi faham kurang. Saya nak buat contoh yang lain. Contoh senang. Macam mana tu Ustaz? Contoh tengok orang hafal Quran. Tahu tak? Sebagian orang hafal Quran, orang Melayu tu saya kira lah memang sekiranya tu hafal Quran tak tahu makna kedapa pun. Tapi kira orang Arab sendiri yang hafal Quran, kufar, yang hafal Quran, mereka ada yang pandai baca Quran, seorang cukup bagus. Tetapi dari segi faham kurang. Tu tengok Abdul Basit, Abdul apa tu hafal Quran. Dan mereka tak faqih, tak alim, tak jadi ulama. Mereka tak hafal Quran, tak jadi. Ayat ahkam, ayat apa mereka hafal. Tetapi mereka tahu qiraat sebagainya. Tapi mereka tak alim. Kenapa? Mereka menghafal tapi mereka tidak mendalami maksudnya. Mendalami maksud hadis sunnah. Itu memahami sunnah. Ini yang disebut oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Balik pada dia. Hukumnya sunat. Sunat di sini kalau dalam kitab fiqh dia maksud apa? Buat boleh pahala, tinggal tak dosa. Ini maksud dalam kitab fiqh. Contohnya seorang Muslim telah sembahyang zuhur secara individu. Kemudian dia dapati satu kumpulan menunaikan secara jamaah. Ketika itu disunatkan ia mengulangi semula sembahyang tersebut bersama-sama mereka. Sembahyang yang pertama adalah fardu. Yang kedua dikira sebagai sunat. Dalil dia Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, hadis ke-219. Di mana Nabi SAW satu hari Nabi tengok, Nabi dah selesai sembahyang. Sebenarnya hari ini panjang. Nabi dah selesai sembahyang. Kemudian Nabi tengok rajulan yata'akharan. Dua orang lelaki lewat. Bila dia lewat, dia pas sembahyang. Kemudian orang lelaki itu, Nabi tanya mereka, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalang kamu untuk kamu sembahyang bersama dengan kami? Dua orang ni mari lewat. Orang dah selesai sembahyang. Nabi tengok dia tak sembahyang. Nabi kata, siapa tak mari sembahyang sekali dengan kami? Kata, ya Rasulullah, inna kunna salaina fi rihalina. Jawab dia, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berdua telah melakukan demikian. Yang ini kami telah sembahyang di tempat kami. Ini dia terjemah. Cuba kata tengok. Kamu tengok. Bahawasanya Nabi sembahyang. Katanya, apa yang menghalang kamu sembahyang? Kata, wahai Rasulullah, kami telah sembahyang di tempat kami. Di rumah kami, kata dia. Nabi SAW kata, fala taf'ala. Jangan buat demikian. Idza sallaituma fi rihalikuma, kalau kamu telah sembahyang di rumah kamu, summa ataituma masjid jama'atin, kemudian kamu datang di masjid ada jamaah, fasalliya ma'ahum, sembahyang bersama mereka, fa innaha lakuma nafilah, dia bagi kamu adalah sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Darqutni, Al-Hakim menyatakan mensahihkannya, disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Walaupun hadis ini Imam Syafi'i pada qaul yang qadim tak terima, menyatakan hadis ini ada rawi yang majhul. Namun begitu sekarang kesimpulannya rawi yang majhul itu nama dia Ya'la. Ya'la ini adalah salah seorang daripada rawi Muslim. Dengan itu hadis ini maqbul, diterima. Ini orang yang mengaji hadis dia panjang pembahasan masalah hadis ini tentang pendudukannya. Secara kesimpulannya hadis ini diterima.
Jadi Nabi SAW, yang penting orang ni mari masjid, tengok-tengok orang nak sembahyang, lepas duduk je lah. Nabi selesai, Nabi kata, ni pasal apa tak sembahyang sekali? Lepas dalam riwayat, dia kata, mari lewat. Tapi lewat tak main sembahyang kali ni. Sembahyang lah di rumah. Nabi kata, tak salah. Nabi kata, kalau dia sembahyang di rumah, main masjid. Tengok masjid dah ramai lagi. Rumah berapa orang saja. Sembahyang kamu sembahyang di rumah. Ini di masjid. Jamaah. Tengok ada jamaah. Sembahyang sekali dengan jamaah. Yang ni jadi sunat. Nabi ajar. Jadi kita pun misalnya kita sembahyang di rumah. Pipi masjid, tadi kita sembahyang seorang. Sembahyang seorang tentulah kurang pada sembahyang jamaah. Bila pergi di masjid, jamaah baru. Allah Akbar, baru nak sembahyang. Kalau kita sembahyang tak dapat duduk dulu. Tak, sembahyang sekali. Jadi, yang pertama jadi fardu, yang kedua jadi sunnah. Tetapi kita kena ingat dalam hal ini, kata dia, jika sembahyang pertama tidak mempunyai kekurangan atau kecacatan dan sembahyang kedua tidak akan menjadi lebih sempurna daripada yang pertama, maka tidak disunatkan kita ulang. Tak pasal-pasal yang kata hari ni aku ingat tak puas hati nak sembahyang zuhur 8 rakaat. Sembahyang 4 bagi salam, lepas tu bangkit ni buat lagi 4. Tak boleh, tanpa sebab. Tapi kalau kita 4 seorang, main-main orang main, nak sembahyang jemaah, kita ikut, boleh. Kerana yang kedua tu lebih daripada yang pertama. Kata dia lagi. Qadha, bukan qadah, tulis kitab tu. Qadha. Tapi dia pun nak ajar Melayu ni tak erti juga dia pun. Pula ialah mendirikan sembahyang selepas waktu atau selepas waktu berbaki dan tidak sempat ditunaikan 1 rakaat atau lebih. Kalau kita sempat tunai 1 rakaat ataupun lebih, kita tak qadha. Kita bangkit tengok asar tinggal lagi 5 minit ataupun zuhur tinggal lagi 5 minit. Kita Allah masuk sewaktu, ambil sembahyang rukuk nak sembahyang Allahu Akbar dan 1 rakaat ataupun dan masuk 1 rakaat masjid bang. Allahu Akbar masuknya waktu asar. Sembahyang kita boleh diteruskan dan sah. Kerana sebab itu maksud kata dia, waktu tidak sempat ditunaikan 1 rakaat ataupun lebih. Yang syarat mesti 1 rakaat, kita dah siap pada waktu berkenaan. Kalau kemudian masjid bang 3 rakaat walaupun dah masuk waktu yang lain, tak apa dah. Kerana 1 rakaat yang pertama berada pada waktu yang pertama. Itu maksudnya. Jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya 1 rakaat, maka sembahyang tersebut adalah tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Berapa rakaat? 1. Selesai. Jumhur ulama berbagai berbagai mazhab berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang diwajib mengqadakannya sama ada dia terlupa atau meninggalkannya dengan sengaja. Ini dia kata jumhur. Jumhur maksudnya majority. Siapa yang tak sama dengan kaul ini? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah berpendapat tak qada. Ia berpendapat siapa yang meninggalkan sembahyang dosa yang sangat besar, penyelesaiannya adalah taubat. Dengan taubat nasuha. Ini pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah pendapat. Tidak semestinya satu pendapat itu walaupun seorang tak kuat. Mungkin seorang kuat. Tak semestinya pendapat ramai mesti kuat. Tapi ini pendapat, kalau orang tanya kita, qadha kada, kita kata jumhur ulama menyatakan qadha. Ibn Taymiyah, ini bukan Ibn Taymiyah, dia masa kecil orang tengok dah. Dia disebut, ya muallim Ibrahim allimni, ya mufahhim Sulaiman fahimni. Orang yang tengok masa itu, orang alim yang tengok Ibn Taymiyah masa kecil menyatakan, budak ini kalau Tuhan taruh umur dia sehingga besar, dia akan menjadi satu orang yang akan menghias dunia Islam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Orang kita salah faham kata Ibn Taymiyah macam tu ni. Mereka tak baca sejarah. Masa dia kecil dia kata, ya muallim Ibrahim, wahai Tuhan yang mengajar Nabi Allah Ibrahim.
Alim ni tolong ajar aku. Nabi Allah Ibrahim, Allah ajar dia masa kecil, masa apa, tengok dunia, tengok apa, bagi wahyu, bagi apa. Ketua para anbiya. Ya, ayah kepada Abul Anbiya, bapa kepada para anbiya. Ya mufahhim Sulaiman, wahai Tuhan yang memahamkan Nabi Allah Sulaiman. Mantiqul tayr, cakap burung, cakap apa. Fahim ni tolong bagi. Subhanallah. Siapa baca Khazanah Ibn Taimiyah akan heran. Dia mempunyai kepahaman-kepahaman yang sangat mendalam. Yang sukar untuk dicari sejarah seperti ini. Orang Barat apabila baca buku Ibn Taimiyah, dia kata, kalau Islam tu bagikan bumi, yakni umat Islam selepas Nabi tak ada bagikan bumi, dalamnya ada perkara yang kesulitan yang tak dapat diselesaikan. Ibn Taimiyah bubuh satu bom dia yang meledak semua. Seorang saja sepanjang sejarah. Dia bangkit untuk membetulkan kesilapan yang beratus tahun silap. Ibn Taimiyah, selepas daripada zaman Ibn Taimiyah, dia penjara dia apa tentu tengok hari ni tak berapa banyak. Semua kaul, universiti, pendapat. Pergilah. Hanya orang yang duduklah di ceruk-ceruk rumah dia, yang di hulu mana habak kata Ibn Taimiyah sesat. Ada pun yang lain daripada tu universiti, apakah semua pergi tengok kutukan Ibn Taimiyah. Orang buat tesis, orang buat apa? Kaji pemikiran dan hasil karya yang besar. Masya Allah. Syekhul Islam. Pemikirannya dalam semua bidang. Zaman dia orang fitnah, orang habang, orang berpihak berjumpa kat pemerintah dia. Wahai pemerintah, sesungguhnya Ibn Taimiyah nak rampai kerajaan ha. Marah kerajaan mana apa atau orang nak ambil kerajaan dia mumpul kat orang. Panggil Ibn Taimiyah banyak kena fitnah pada zaman dia paling banyak sekali. Seramai dia. Musuh dia Sufism, grup Sufi dengan orang-orang Syiah. Dan juga kepada orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah yang memusuhi dia. Ibn Taimiyah pergi kerajaan panggil dia bercara. Ibn Taimiyah, betul kau nak rampai kerajaan aku? Raja tanya. Aku nak bagi tahu kat hang, Ibn Taimiyah kata. La yusawi mulkuka wa mulku ajdadika filsan indi. Kerajaan hang, kerajaan mak bapak hang tak sama dengan satu sen pun yang ada dalam kedai. Hak satu sen aku ni lagi nilai yang kerajaan hang. Aku tahu kelapang kerajaan hang. Bukan kerajaan hang, kata kerajaan mak bapak hang sekali. Hak sebelum ni hang pemerintah tak sama dengan satu sen yang ada kat aku. Aku tak mau kerajaan dan kerajaan hamba. Buat apa aku nak rampai? Cuma yang kena sebut sini, dia berpendapat bahawasanya jumhur, majoriti berpendapat siapa yang tinggalkan semayang walau bagaimanapun kedua-duanya itu lupa dengan sengaja, mempunyai sedikit perbezaan. Orang yang meninggalkan semayang kerana sesuatu yang keuzuran, lupa tertidur, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib mengqadhakannya segera. Ini qaulan mazhab Syafi'i. Yang ni kalau dia tu terlena, bangkit-bangkit, buku 9. Mani-mani pakai baju tu pergi jabat. Tak mayang qadha di subuh. Dia bukan tabiat dia tinggal subuh. Hari tu saja. Wajib dia sembahyang subuh dulu ke? Boleh dia pergi pejabat dia dulu. Dia boleh pergi pejabat dia dulu, kemudian dia qadha kemudian, disebabkan dia tinggal dengan tidak sengaja. Qaul ini dipegang di atas dasar ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, di mana Nabi SAW dalam satu perjalanan, kemudian mereka jaga lewat, sahabat seorang tu bangkit kerang kabut ambil wudu. Nabi kata, la taf'alu, uskunu, jangan, Nabi kata, relax semua. Naik kenderaan, Nabi bergerak dulu sehingga kepada satu tempat, matahari agak panas dah sikit, lebih panas lagi, sampai tempat yang agak lapang sikit, barulah lama. Pukul 6.30, pukul 6.45, waktu ada lagi, tapi duk teringat nak pergi pejabat apa? Yang kali ya, kita kata lagi, tu dah. Waktu ada tetap kena. Sekarang kita cerita waktu dah keluar.
Waktu dah tamat. Tetapi orang yang meninggalkan dengan sengaja, manakala yang meninggalkan tanpa apa-apa keuzuran dengan sengaja, maka mendapat dosa dan wajib mengqadhakannya. Mendapat dosa dan bertukar dia menjadi orang yang fasik. Bila sabit dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kalau dia jadi beri penyaksian, saksinya tak diterima. Fasik. Kalau dia nak jadi wali nikah, enggak. Kita kata fasik. Kalau orang tanya, ada kena cari orang lain. Dia tak sembahyang, bagi dia orang. Kedudukan orang tak sembahyang ni khilaf. Bukan khilaf kata dia ni ahli syurga. Dia sesuatu orang kata bukan ahli syurga. Bukan kata dia pandai masuk syurga tingkat rendah. Khilaf. Imam Ahmad kata kafir. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Mazhab jumhur menyatakan ianya adalah fasik, dan fasik yang sangat besar. Dan kita dah sebut tu paling besar sekali dosa ni selepas syirik, meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang. Orang yang tinggalkan dengan sengaja, kemudian teringat dia taubat, dia wajib dengan segera menunaikannya. Mula-mula dia katalah dia tinggal. Ini aku ingat tak mamayang subuh. Sengaja bang tidur. Sampai keluar waktu subuh. Tak boleh pun tak sembahyang ni. Dosa. Segera dia kena pergi sembahyang. Itu masalah. Tapi apa beza dia dengan orang yang pertama tadi? Beza dia, yang pertama tadi dia tak berdosa apa. Dia ni fasik, berdosa besar, kena taubat dengan taubat yang nasuha. Bahkan dia patut juga, walaupun tidak kafir, tapi dia kena patut juga untuk menyelesaikan masalah dengan mazhab-mazhab yang lain ni. Bolehlah juga untuk dia tu bersyahadah juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dalil yang menunjukkan wajib mengqadha sembahyang yang ditinggalkan ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Siapa yang tidur daripada sembahyang ataupun lupa, maka sembahyanglah apabila dia ingat. Tidak ada kafarah melainkan itu sahaja. Maksudnya tidak ada sebarang denda untuk dia melainkan itu sahaja. Ayat ini tidak mengenalkan kafarah melainkan melaksanakan perkara tersebut, menunjukkan bahawa sembahyang fardu yang ditinggalkan wajib diqadhakan walaupun sebanyak mana bilangan yang telah berlalu masa yang lama. Ini kaul jumhur. Kerana Nabi kata qadha, maka dia kata di atas dasar kaul ini, maka dia sebanyak mana pun qadha. Dan siapa yang wajib, diwajibkan sembahyang, yang ini kita akan tangguh Ustaz. Kerana kita akan berdoa pada Pak Bakhtiar, dan sebelum itu kita buka sesi soalan. Ada soalan? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Doa tadi ada Ustaz. Doa yang angkat tangan ni ada proses mari macam mana? Angkat tangan tu ni dalam doa. Sabit bahawasanya daripada 70 riwayat mutawatir bahawasanya Nabi SAW mengangkat tangan di dalam doa. Al-Imam Syawqani menghimpunkannya di dalam Tuhfatul Zakirin, dan ulama-ulama menyebut bahawasanya Nabi SAW sabit, dan hadis Bukhari juga Nabi mengangkat tangan dalam doa. Adapun mengangkat tangan di dalam doa itu sabit melebihi 70 riwayat. Cumanya kalau orang tanya apakah semua doa Nabi angkat tangan, jawabnya tidak. Itu saja. Tapi adakah Nabi mengangkat tangan dalam doa? Mengangkat. Sabit. Ketika dia berdoa, antaranya doa dia dalam solat istisqa, dia mengangkat tangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik, di mana Nabi SAW kata Anas,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa rafa'a yadayhi wa asyara wa rafa'a kaffayhi wa asyara bi dhahri kaffayhi ila sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam istisqa, minta doa, minta hujan daripada Allah Taala. Dia angkat tangan dan dia meletakkan belakang tangan diarahkan ke langit. Dhahr kaffayhi ila sama. Dhahr yang dhahr. Ni butun. Ni dia panggil butulul akuf. Ni dalam tapak tangan. Yang ni belakang tapak tangan. Kata Anas, dalam salat istisqa Nabi doa macam ni. Nabi minta Allah jauhkan daripada diturunkan bala. Minta Allah jauhkan daripada diturunkan kesusahan. Fa asyara bi dhahri kaffayhi ila sama. Tangan baginda macam ni. Orang akan kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, is'alullah bi butuni akuffikum wa la tad'uhu bi zuhuriha. Doalah kepada Allah dengan dalam tapak tangan kamu, jangan doa daripada belakangnya. Apa masalah? Hadis ni dah jadi bertentang. Ulama-ulama panggil bab ini dalam ilmu hadis mushkilul hadis ataupun mukhtaliful hadis. Maksudnya bila nampak hadis bertentangan, ulama akan tafsirkan. Mungkin bukan dia bertentang, kita salah faham. Doa biasa, kita tak pasal-pasal, tak boleh doa di belakang tapak tangan. Ya Allah, berikan rezeki, tak boleh gini. Tetapi istisqa, iaitu semayang minta hujan ataupun minta hujan, dan ketika minta dijauhkan bala, Nabi buat begini, itu ketika minta jauh daripada bala. Bukan meminta. Orang kata jauh daripada bala pun minta. Betul dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dah. Dalam bahasa Arab, dia panggil Nabi isti'adzah. Minta jauh. Dia kata kalau kita minta, ya Allah, minta jauh daripada bala, minta juga. Dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab, dia tak kata, Allahumma inni as'aluka an... Tak. Dia, kita minta. Arab dia minta. Yang tu dia panggil minta. Kalau kita kata minta limpang. Itu dia pohon perlindungan daripada bala. Isti'adzah. Dia pusing tangan dia ke belakang. Ulama khilaf lagi. Apakah ini khas kepada semayang istisqa, semayang minta hujan? Ataupun boleh juga pada tempat-tempat yang lain ketika kita nak minta jauh daripada bala. Sebahagian ulama menyatakan khas hanya kepada semayang istisqa. Sebahagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, disebut juga oleh qaul ini oleh Imam Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, disebut oleh Al-Imam Shawkani dalam Nailul Awtar, bahawasanya kalau kita masa balak minta macam ni juga tidak dilarang. Kita pusing. Allahumma la tanzil alaina al-bala. Tuhan jangan turun pada kami bala. Maka pusing. Kalau kita pegang pendapat yang pertama, tak pusing melainkan seketika semayang istisqa saja, kerana hadis ni riwayat istisqa, kita tak usah pusing. Tetapi kita tidak engkar kepada orang yang pusing. Disebabkan kerana masalah ini khilaf, hadisnya ada, cuma pandangannya berbeza. Kesimpulan hadis-hadis ini membawa beberapa maksud. Yang pertama, larangan Nabi jangan doa dalam belakang tapak tangan, dan dalam tapak tangan menunjukkan doa dalam angkat tapak tangan ada. Kedua, Nabi memang sabit daripada Nabi ketika sembahyang istisqa memang bila minta bala pusing tak? Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ketiga, khilaf para ulama. Boleh tak kalau minta bala masa biasa, minta jauh bala ketika biasa ni, kita pusing tangan juga? Boleh ke tak? Boleh. Khilaf. Siapa tak mau tak payah buat, siapa mau dia boleh buat. Dan masalah ini besar dan luas. Hadis dia ada. Dan masalahnya kadang dan muslimin dan muslimat sekalian ambil perhatian. Tidak boleh bagi satu orang biasa seperti kita ini, dengan berjumpa suatu hadis terus membuat satu kesimpulan yang besar.
tanpa merujuk kepada orang yang merangkumi masalah. Kadang-kadang yang amal duk pusing tangan pun tak tahu hadis apa pun, ikut dia. Tapi bila dia dengar kita urang ni, dia semangatlah sikit. Tak, kita bukan nak sokong dia pusing tangan apa, tapi kita kata tak payah bantah. Anak kalau orang pusing tu, tak pusing. Pasal anak kata istisqa. Tapi masalah ni, oleh kerana dia khilaf, maka kita diam saja. Kita diam saja. Tapi kalau orang tempat tu, kalau tak pusing tu, dia rasa macam kapiak harbi kita. Macam mana nak buat? Khilaf, kita pusing dia. Dia duk kata kita kapiak harbi. Masalah sempit je. Masalah singkat. Bukan masalah prinsip. Ada salah. Sama saja. Cumanya doa kunut. Doa kunut. Sebenarnya timbullah masalah doa kunut. Doa kunut ini ketika solat subuh. Solat subuh khilaf. Ada ataupun tak ada. Man qanata ahsan wa man lam yaqnut fa ahsan. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Siapa yang kunut pun baik, siapa yang tak kunut pun baik. Dua-dua boleh lah. Kalau anak sembahyang di sini dan orang ramai masyarakat ni, kita kunut je. Kita dalam rumah pun kita kunut je. Cuma bila orang kunut, dia kata mazhab Imam Syafi'i, orang kunut kita kunut. Jangan orang kunut kita tak kunut. Dan jangan orang tak kunut kita pergi terdiam kunut. Macam hak telah dibuat di Mekah tu. Diajak pula ibu kunut. Ibu kunut Allah maghfir warham kata. Tak ada lah dah ibu kunut tak ada. Ibu kunyit. Ya. Tapi ibu kunut tak ada. Hadis kunut boleh dikatakan tidak kuat. Yang tinggal hanyalah riwayat Ibnu Majah daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yaitu yang tentang macam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu saja sampai habis. Itu saja riwayatnya. Dalam kunut tak ada apa sebab, tak ada baca apa. Tiba-tiba katalah ketika itu musim bala. Orang yang kunut minta dijauhkan bala. Mereka pusing belakang tapak tangan mereka. Tidak diingkari kalau mereka buat. Kata musim itu musim orang penyakit demam malaria. Tu imam masa kunut tu pun minta jauh daripada balak sama. Dia pusing tapak tangannya. Tidak diingkari halnya. Tidak diingkari halnya. Maksud tidak ingkar tu, siapa yang buat, dia buat. Siapa yang tengok orang buat, dia tak bantah. Siapa yang tengok orang tak pusing, dia pun tidak boleh bantah. Masalahnya kita dah faham, kita dah bantah. Tapi dia suka bantah kita. Kita tak boleh bantah dia. Dan dia jangan bantah kita. Benda ni bukan salah Nabi, takkan salah. Bukan salah sahabat, Nabi dah terang. Cumanya kita tahu bahawa ada penerangan Nabi boleh membawa dua maksud. Kita pun cakap-cakap hari kita. Anak kita nak dah buat contoh. Ini contoh ni banyak nak dalam buat. Ini masalah khilafiyah. Kadang-kadang ada benda. Kita kata, pergi kedai tak nak beli gula. Pergi kedai Pak Mat tu beli gula. Bagi duit kan anak kita. Anak kita pergi kedai Pak Mat, tengok-tengok gula tak ada. Seorang pergi, dua orang pergi. Dua beradik. Kita cerita balik tak ada. Dia dah tak ada. Dia pergi kedai depan, kedai Pak Mat dah. Dia kata tak boleh. Pak kata suruh pergi kedai Pak Mat je. Anak dia seorang kata dia bukan masalah suruh kita pergi kedai Pak Mat. Dia tu nak gula. Dia tak, kita ikut taat bapa kata. Dia kata kedai Pak Mat, Pak Mat. Dia mungkin dengan Pak Mat dia tak suka. Mungkin dia meluar kat Pak Mat, dia tak kita pergi. Dia tak, dia nak gula. Tengok satu cakap boleh faham. Dua benda. Sebab itu maka Nabi SAW dia kata kat sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraidah. Sebahagian sahabat sampai tengah jalan sembahyang. Sebahagian kata, ya Rasulullah, dia orang sembahyang, takkan sampai Bani Quraidah lagi. Nabi balik daripada perang Ahzab. Nabi nak tawan perkampungan Bani Quraidah. Bani Quraidah ni Yahudi. Sahabat tak sembahyang asar. Nabi tak sampai tuan-tuan sembahyang asar, melainkan kita sembahyang di Bani Quraidah. Sana kita sampai, kita sembahyang, lepas kita perang. Sebagian sahabat tengah jalan, dia berjumpa ayam apa dia berhenti pas sembahyang.
Nabi kata mayang di Bani Quraizah. Sahabat tak mayang, ni mengadu. Rasulullah, kau kata Rasulullah suruh mayang di Bani Quraizah, dia pun mayang dengan jalan. Dia kata Rasulullah, kami faham tu kan suruh Bani Quraizah, kami faham Rasulullah suruh nak cepat. Takut lambat. Kita nak pergi Bani Quraizah, kami semayang betul. Kami sampai cepat sekali. Sekali dengan dia. Rasulullah diam. Rasulullah tak marah ni. Maka kata ulama usul fiqh, berdasarkan perkara yang ni menunjukkan kemungkinan besar ada pendapat, ada cakap Nabi yang boleh dipaham dua pahaman, dua-dua tak salah. Dua-dua tak salah. Dua-dua faham tu. Hak pertama tak mau semayang Bani Quraizah pun kerana nak ikut, melainkan di Bani Quraizah ikut sebiji pun kerana nak ikut cakap Nabi. Yang kedua pun kerana nak tunai hak. Kerja agama suruh semayang dan sampai awal. Jadi ini semua qaul yang kemungkinan ada salah dan kemungkinan dua-duanya salah. Dua-dua salah, dua-duanya betul. Kan salah satunya lebih kuat dari yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ya. Imam di dalam khutbah Jumaat tidak angkat tangan. Sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ruwaibah bahawasanya imam tak boleh angkat tangan. Sahabat bila tengok imam zaman dia, zaman Marwan bin Abdul Malik angkat tangan, katanya qabbahallahu tilkal yadain. Qabbahallahu dzalkal yadain. Semoga Allah menghuduhkan kedua-dua tangan itu. Dia tidak diangkat pada zaman Nabi. Maka kata Imam Nawawi, maka itulah mazhabnya. Iaitu mazhab jumhur ulama berdasarkan hadis ini bahawasanya imam masuk khatib. Ketika dia baca khutbah, dia tak boleh angkat tangan. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat. Di UAE ada satu orang imam dia angkat tangan, orang biabang ada. Jadi imam UAE pun tak tahu. Allahumma tak angkat. Dan tengok tuan-tuan, bukan orang untuk imam kampung, dia pun tak dapat angkat. Tak pernah dengar tu imam kampung. Kalau tu imam angkat tu, imam kena baru lantik. Tak pernah ketah dia pergi sekali dengan kering. Apa nama? Tak angkat. Orang dulu-dulu faham ada tak angkat. Itu mazhab Syafi'i. Dan mazhab Malik, mazhab Ahmad, Abu Hanifah tak angkat. Ada satu kaul saja dalam Malik mengatakan angkat, tapi orang tak angkat. Mana ada orang angkat? Makmum di bawah angkat. Tak sabit bahawasanya sahabat angkat. Jadi kalau orang angkat, cuma larangan tu pada imam, Allah Ta'ala ala Allah Ta'ala. Kalau tanya kita tak angkat. Tidak ada bukti bahawasanya sahabat angkat, macam kita tak angkat. Imam sendiri tak angkat. Ya. Lepas sembahyang, imam baca doa. Apa imam baca kita macam tak dengar. Dia cakap perlahan dengar. Padahal kita macam mana perlukan kena amin tak amin. Apa yang dia doa kita tak dengar. Pertama, kita tidak disunatkan untuk doa ramai-ramai lepas sembahyang. Tapi daripada orang tak, anda tanya sunat ke tak? Tak. Mereka buat, itu kita tak tanya. Kita tak bincang. Soalannya, apakah Nabi lepas sembahyang berdoa beramai-ramai? Jawapannya tidak. Tapi kadang-kadang, lalu macam mana Ustaz kami jadi imam? Sekarang ni macam ni. Apabila benda ni sukar nak dipahami, kalau kerana kita tak baca doa bahmayang tu berkelai satu kampung tu salah. Ambillah satu jangka masa sehingga kita tak bagi faedah pun. Kalau kita tak baca selepas daripada tu, kita nak terang pun tak boleh. Tak sampai apa pun. Lebih baik kita strategi, kita buat dulu benda tu lama-lama bila kita ada satu kedudukan yang baik, kita terang, masa tu kita berhenti. Sebenarnya kalau dirujuk pada kitab Imam Syafi'i sekalipun, tidak ada benda ni. Cuma Imam Syafi'i kata, kalau imam melihat makmum ini tak tahu lirik lepas sembahyang, tak tahu Nabi baca apa, maka imam bacalah dengan kuat untuk ajak makmum apa bacaannya. Itu saja. Kemudian kalau imam baca doa selepas daripada ini, ialah kalau imam baca doa betul, apa boleh kita amin kalau dia doa beramai-ramai? Khilaf dia benda ni, dia doa, orang ramai amin, aminkan doa dia, tak ada apalah. Dia doa kita amin. Tapi biarlah doa yang betul. Kalau tak jelas, kita tak tahu, kita ragu-ragu dia doa apa, kita tak payah amin. Lagi dia doa, kita ajak masuk mana, payah. Tapi saya tidaklah minta supaya tuan-tuan jangan pergi lepas mayang tu menyebabkan siapa yang jadi imam
dia putihkan menangis. Kerana tak akan kita dapat hasil kalau kita petik buah sebelum masa. Biarlah di Kuala Lumpur, dia apa, tengok sebagai tempat dah selesai masalah ni, pada tak doa lah. Tapi dia perlu lama. Perlu orang faham. Bukan lepas mayang, dia apa dia ni, tak ngerti ni, lepas mayang, tak tahu dia doa lah. Kadang tak tahu dia doa, saya jadi imam je lah. Ada orang, kadang-kadang bukan dia tak ngerti jadi imam, baca semua, tak sampai doa lepas mayang. Jadi imam je lah. Kita baca slow. Dia kadang-kadang hafal tu tak ingat sangat pun tak apa, bagi sebagai orang tu bunyi lah. Amin. Bagi bunyi sudah. Doa apa tak kan, bunyi belakang in okey lah, macam in okey masuk lah. Ada lagi. Anak yang membiarkan bapa semua hadis yang menyebut tentang kufur di atas amalan, seperti hadis tentang masalah orang yang berdosa pada nasab dan kepada masalah niyahah, masalah orang yang meratapi kematian, yang disebut sebagai mi'amal kufur atau kufur dalam hadis Muslim. Semua hadis-hadis ini di atas kufur ni'mat ataupun di atas nilaian amalan orang kafir. Bukan kafir terkeluar daripada agama, tidak. Ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa maksiat. Dosa besar, tidak nafikan, tapi tidak kafir. Ada segi soalan. Macam ada yang bersambung tadi, daripada kita membaca doa dalam bahasa Arab yang akhirnya kita penerima tidak tahu, atau membaca dalam bahasa yang kita tahu, itu soalan itu. Soalan kedua, apakah kita umumnya kita tahu dalam care apa semua ni kita tak boleh nampak. Tapi itu juga orang ini ada guna-guna care apa. Siapa kata dengan saya tak boleh nampak? Nak rumah kita tu lama lah saya tak ada. Tingkat-tingkat. Apa dia panggil apa? Langsuir. Ataupun langsiap. Yang pertama soalan tadi, yang mana lebih afdal, doa dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab? Hadis yang kita sebut ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tak terima doa daripada hati yang lalai dan alfa. Kalau kita doa kita tak faham, kita lalai. Kita alfa, kita tak tahu hang minta apa. Tak tahu, aku pakai hafal. Satu orang kita pergi ke hotel. Orang tu tulis kat kita, hang buat permohonan untuk hang. Siapa pergi? Dia bagi satu orang kaya. Cik, saya ada hajat sikit, nak ada permohonan sikit. Dia bagi soal. Permohonan apa? Orang tulis bahasa Inggeris, kita tak tahu. Permohonan hak macam dalam surat tu lah. Ni minta apa ni? Saya pun tak tahu, tapi hak macam dalam surat tu lah. Tak nak apa yang betulnya. Tak nak apa, tapi apa tak tulis dalam surat tu yang tu lah. Dia kata, hang ni bukan ada hajat sebenarnya. Kalau ada hajat tu hang sendiri tahu. Kalau kita doa, kita faham. Utama doa yang maksud. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hak tu kita semua hafal. Kemudian ada dalam Quran pula. Maka kita kekalkanlah dalam bahasa Arab. Pasal kita faham. Tapi bagi yang kita tak faham, kita dalam bahasa Melayu. Supaya kita doa tu kerana Allah mau kita ilhah. Dalam hadis. Ilhah ni bila doa tu kita merengek, mengadu, merintih. Nak merintih. Jangan kalau kita pun duk pukul, duk ingat perkataan, tak pun duk ingat hafal pun tak pun nak elok. Tapi bila sebut dalam bahasa Melayu, sebutlah dalam bentuk kita mesti, ya Allah, kesialah ke hamba ni. Tolonglah simpati ke hamba ni. Hamba ni hamba-Mu. Tolong. Sebut kat dia. Apa saja yang kita ni merintih, mengharap pada dia, sebut, puji dia. Sebut kebesaran dia, sebut kelemahan kita, sebut nikmat daripada kita. Habis kita merintih bersetengah jam untuk puji hebat dia dengan apa jasa kurnia dia semua pada kita. Lepas tu penghujung main doa kita. Dia segera angkat, insya-Allah. Segera dia angkat. Ya Allah, hamba ni dosa banyak. Rahmat-Mu sekian banyak. Tak tahu nak, tak bersyukur. Tolonglah ampun. Sekian.
Ya Allah, kesianlah hamba, tolonglah hamba sekian. Mudah-mudahan dia baik untuk kita. Dia baik. Dan ulama-ulama menyebut antara sebab Allah Ta'ala makbul doa para anbiya. Para anbiya ni tak pernah mengadu kat siapa melainkan kat Allah. Dia ada satu masalah para nabi dan orang soleh, dia tak mengadu. Siapa pun tak tahu. Dia habaq ke Allah. Pasal tawakal dia pada Allah mutlak. Orang yang bila dia ada masalah cerita kurang. Tapi pum, ni simpan dalam hati. Mengadu hanya pada Allah. Orang tengok dia kata. Dan Allah telah sebut sebaik-baik hamba. Orang buat kat dia mengadu pada Allah. Imam Ahmad dia telah disiksa. Dalam akhir hayat dia diletakkan di atas belakang khimar. Dipukul. Merata. Terpusing kota-kota Baghdad. Pukul. Qadhi yang menghukum dia tu bernama Muhammad bin Abi Du'ab. Muhammad bin Abu Du'ab. Ahmad bin Abu Du'ab. Nama Ahmad juga. Ahmad hak awal Imam Ahmad. Ahmad hak kedua ni dia hakim. Dia jatuhkan hukuman pada Imam Ahmad. Imam Ahmad kena pusing merata kota Baghdad. Imam Ahmad kata, ya Allah, dia menyakitkan aku, ya Allah. Ya Allah, kenakanlah bala kepada jasad dia. Ahmad bin Abi Du'ab tak meninggal melainkan badan dia terbahagi pada dua. Hakim, qadhi. Sebahagian badan dia jadi sakit yang amat sangat, sebahagian jadi kebal. Orang main melawat dia, orang kata, ada pun dia kata hak bahagian aku belah kiri ni, kalau lalat hurung pun macam kemat. Kadang pun hak belah kanan, kalau hampa kerat aku satu persatu pun tak masalah. Satu doa dari Imam Ahmad. Sebab itu sebaik-baik hamba ni bila dia hanya mengadu pada Allah. Seburuk-buruk hamba yang anda dah sebut dulu, dia mengadu Allah ke hamba. Macam mana dia mengadu Allah ke hamba? Dia kata, bang, aku ni doa berkerap dah, Tuhan pun tak terima. Mengadu Allah ke hamba. Sebiadab-biadab hamba. Orang ni hal kita mengadu kat Tuhan. Dia ni mengacung Tuhan buat tak betul kat dia pada orang ramai. Jangan tuan, jangan kita duk doa. Duk doa pun ustaz, weh kerap ni Tuhan tak terima. Jangan duk main. Tak kira ustaz siapa. Jangan habaq macam tu. Kata saya doa dah ustaz, saya pun doa lah insya-Allah lah, tapi ustaz tumpang nak tolonglah doa. Itu tak apa. Jangan duk kata saya doa dia tak terima. Jangan. Mana yang kata dia tak terima? Macam Hamka kata, satu orang kata, Buya selalu kata kalau kita ni sering-sering berdoa, apa yang kita minta berdapat. Dia. Saya selalu tahajud, apa yang minta lah dapat. Dia. Hamka kata yang ada ni, apa tengok dia kereta mewah, pakaian cantik semua. Hamka kata yang ada ni ambil mana? Hamka kata sebenarnya yang ada ini harapan kita. Yang kita miliki inilah yang sebenarnya hasrat kita. Cuba kita, orang ada kereta, dia kata apa? Tak tahu doa tak dapat ni. Dia tak kenal kan orang lain yang bercakap gerek je, motor dia naik tengah panas tengah apa. Yang bagaimana bersyukur kepada Allah Ta'ala.